Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar bin Aminun. Saya merupakan ketua perunding yang juga merangkap sebagai branch coordinator bagi branch Bangi My Pusaka. Menyertai My Pusaka pada tahun 2016 bulan Disember. Di awal-awal kemunculan My Pusaka, di awal-awal saya antara yang terawal lah, nak dikatakan yang terawal join My Pusaka lah. Sebelum tu dan sehingga sekini pun saya masih lagi merupakan seorang unit manager di salah satu pengendali takaful dan insurans, yang mana niat saya masih mula-mula saya nak join My Pusaka ni sebab saya nak bagi additional service dekat saya punya klien. All this while saya buat servis untuk perancangan daripada segi menghadapi kemungkinan bencana kesihatan dan sebagainya. So bagi pampasan kematian, pampasan hilang upaya kekal, pampasan penyakit kritikal. Tapi saya rasa benda tu tak menyeluruh. Ada tugas saya selepas itu sebagai seorang agent, sebagai seorang servicing agent kepada saya punya klien. Saya kena servis lebih. Selepas kematiannya pula apa yang saya boleh berikan kepada klien dan keluarga klien, hikmat macam mana yang saya boleh berikan. Jadi atas tuntutan tu dan saya rasa kepentingannya tu untuk saya buat ni dan saya jumpa My Pusaka, alhamdulillah sehingga hari ini saya terus bergiat aktif lah. Dan saya hari ini merupakan ketua perunding dan juga macam saya sebut tadi, saya merupakan branch coordinator di Bangi. Saya menyertai My Pusaka ada 3 sebab utama lah yang saya boleh katakan daripada apa yang menarik tentang My Pusaka dan menarik saya untuk join My Pusaka ni. Kita punya pendekatan tu kepada masyarakat publik tu, kita lebih kepada first educate dulu. Saya suka dulu masa saya mula-mula masuk dulu, saya kerap join daripada Encik Bahar dan Tuan KA punya roadshow, dia membuat talk, buat khusus pusaka, khusus faraid, kelas asas faraid dan sebagainya. Kita panggil waktu tu banyaklah kita pergi dekat, saya pernah join yang dekat Cerat, even saya sampai ke Perlis apa semua bersama dengan perunding-perunding yang dahulu lah. Kita bagi kesedaran-kesedaran tu, and waktu kita pergi tu kita banyak sangat dapat perkongsian tentang masalah-masalah pusaka yang tak dapat diselesaikan lagi. Asalnya kita datang untuk bercerita tentang perancangan yang patut kita buat, macam mana kita nak rancang pusaka kita. Tapi bila kita jumpa tu dalam klinik-klinik pusaka yang kita jalankan, kita dapat banyak sangat feedback pelbagai masalah-masalah pusaka yang tak dapat diselesaikan lagi. Jadi ini membuat saya lebih tekad untuk saya terus dalam My Pusaka, untuk terus memberi hikmat, memberi awareness kepada masyarakat tentang pentingnya kita merancang pusaka kita dan untuk selesaikan masalah-masalah pusaka sedia ada lah. So hopefully satu hari nanti masalah-masalah pusaka ni semua kita dapat kurangkan dia punya numbers sebab kita dah buat perancangan yang betul. Yang keduanya, daripada segi solusi-solusi yang My Pusaka sediakan ataupun My Pusaka offer kepada publik. Pada saya, setiap solusi yang My Pusaka berikan, yang My Pusaka offer kepada publik, dia menepati dan boleh merangkumi keseluruh segenap lapis masyarakat kita. Okey, kalau gaya hidup, lifestyle, prospek kita yang begini-begini, kita ada solusi yang begini. Gaya hidup dan taraf hidupnya yang begini, macam polisi yang macam mana, solution yang macam mana kita boleh offer. And sangat lengkap dari seawal perancangan asas sehinggalah satu perancangan yang sangat menyeluruh tu. Dan itu yang antara yang saya rasa keistimewaan My Pusaka yang kita para perunding dekat luar sana kena terus belajar untuk dapatkan benda itu. Especially kalau perunding-perunding daripada kalangan ejen takaful, unit trust dan hartanah lah. Selain daripada itu, yang ketiganya saya rasa My Pusaka ni sangat dekat dengan saya daripada segi kita punya kebersamaan. Daripada pucuk pimpinan yang teratas, top management sampai kat bawah, kita boleh senang nak berbincang, kita senang nak
kalau contohlah saya perunding, saya rasa saya nak terus dapat daripada kita punya CEO ataupun kita punya top management, nak tahu, nak share permasalahan, nak coaching, they are all approachable, senang nak dapatkan benda tu. So kita boleh dapat info tu terus, kita nak dapatkan coaching tu terus. So daripada 2016 sehinggalah hari ini, saya sentiasa masih lagi dapat bimbingan direct daripada kita punya top management. Senang kita nak dapatkan tu, and support daripada staff, support daripada PIC branches yang sangat baik, yang kita boleh terus meningkatkan servis kita. Jujurnya, bila kita dapat bantu kita punya klien selesaikan masalah, contohlah saya baru-baru ni ada, tahun lepas kita dapat selesaikan masalah urus pusaka klien, kita dapat selesaikan masalah kekeluargaan yang bermasam muka. Dan sekarang ni saya masih lagi ada kes urus pusaka yang mana ada adik-beradik tiri, ada ibu tiri, ada yang masing-masing ada ada siding sini, siding sana. Bila kita punya pendekatan satu pendekatan tentang My Pusaka yang My Pusaka terapkan adalah pendekatan kaunseling pusaka. Dan waktu tu sebenarnya orang yang bermasam muka macam mana pun dia kena hadir, dan waktu tu kita nampaklah sebenarnya kalau ada orang tengah yang cuba untuk counsel, untuk bagi sisi kaunseling tu, dia orang boleh je sebenarnya berbincang secara baik. Yang sedangkan selama ni dah 5-6 tahun tak bertegur sapa, hari tu boleh bertegur sapa dan boleh berbincang dan dapatkan kesepakat yang baik, kan? Saya juga ada satu klien yang seorang nenek lah, sebab dia dah ada cucunya tu kawan saya. Dia buat satu perancangan macam mana pembahagian hartanya apa semua, baru-baru ni meninggal dunia. Bila kita tunjukkan dia ada pesanan-pesanan yang ini apa semua, perkara tu jadi mudah untuk diselesaikan waktu sebelum sampai ke proses urus pusaka tu, dia orang dah dapat kata sepakat. Yang benda ni yang memudahkan. Macam saya cakap tadi, saya senang dengan My Pusaka ni sebab solusinya yang memudahkan. Dia tidak merumitkan. Kadang-kadang kita nampak solusi awalnya memudahkan, tapi kat hujungnya bila nak penghujungnya tu, nak selesaikannya tu dia rumit. Tapi alhamdulillah, pengalaman saya daripada 2016 sampai 2020, semua solusi yang kita berikan hujungnya tu tetap memudahkan. Itu yang paling penting, dan sekarang itu saya masih lagi bertahan. Bermula 2016, hujung 2016 sehinggalah hari ini tahun 2020, strategi yang saya gunakan dalam mempromosikan servis yang saya ada di My Pusaka, banyak cara lah. Semua cara saya dah cuba, tapi pada saya apa yang lebih penting, trust tu yang kita ada dengan kita punya kawan-kawan sekeliling, kita punya existing client dalam bisnes sedia ada kita. Benda tu sangat penting, dan kita offerkan kepada mereka satu additional service. Saya selalu cakap kepada saya punya klien, since I dah servis you untuk buat perkara-perkara yang ini dalam servis-servis perancangan yang begini, why not saya tambah satu lagi. Saya hari ni nak share dekat you, saya ada satu lagi servis yang saya boleh buat. Kalau you okay, I nak cerita dengan you. Alhamdulillah lah, kalau kita cerita tu, insyaAllah kalau tak hari tu, hari akan berikut-berikutnya nanti dia akan comeback dekat kita balik lah. Dia akan sometimes, sebab kita mungkin saya terlambat dulu buat. Ada je klien-klien saya yang dah ada takaful dan insurans dan sebagainya, yang ada sum assured yang tinggi dan sebagainya, dah buat pesanan-pesanan dengan company yang lain. But it's okay, but now dia dah tahu kita buat, dia akan introduce kita dekat orang lain lah, dekat kawan-kawan mereka pula, kan. And saya tidak boleh menolak hari ini social media memainkan peranan yang sangat penting, dan untuk itu saya pun belajar. Kita buat macam-macam yang My Pusaka sediakan, platform-platform yang My Pusaka sediakan untuk kita sentiasa berdaya saing dengan situasi masa kini. So kita belajar macam mana nak buat sales melalui, nak buat promosi, nak buat marketing melalui online marketing, online sales dan sebagainya. So
kita kena grab peluang-peluang yang My Pusaka sediakan, dan saya tak ketinggalan untuk turut serta dalam setiap program ataupun kursus yang My Pusaka sediakan lah. Saya grab untuk buat website, FB page. Ya, mungkin belum dapat lagi yang dia punya impact, tetapi alhamdulillah benda tu berjalan. Saya dapat respons, saya dapat leads daripada apa yang saya dah buat, apa yang saya dah belajar daripada My Pusaka dan saya praktiskan. Another thing, dekat My Pusaka ni dia ada, pada saya itu ciri istimewa dekat My Pusaka. Kita ada yang dipanggil My Ilmu, dan itu saya daripada dulu sampai sekarang saya masih buat. Kita dapatkan sesi-sesi talk dekat pejabat-pejabat corporate, kita dapatkan talk dekat surau dan sebagainya, dan daripada situ kita dapat banyak leads lah. Atas tiket kita tadi asalnya untuk share, untuk kita bagi awareness, untuk kita sharing tentang kepentingan dan isu-isu semasa berkenaan dengan pusaka, kita buka minda ramai orang lagi. Dan daripada situlah, itulah cara-cara saya promosikan bisnes saya lah, pemasaran saya. Sepanjang di My Pusaka, saya belum adalah kes-kes yang sangat nak cakap apa, belum ada kes yang sangat besar daripada segi alhamdulillah. Kes-kes yang saya handle dekat My Pusaka, kes-kesnya manageable lah. So far klien-klien saya yang buat perancangan dengan saya yang baru meninggal seorang sajalah, itu seorang nenek tu, benda tu pun dah selesai dengan baik. Dan juga kita ada buat urus pusaka yang masih lagi berjalan dalam proses urus pusaka, tapi sesi counselingnya tu mungkin agak sesi counseling dan proses nak sampai ke proses urus pusaka tu sebenarnya sangat tegang, bila ialah adik-beradik TV bergaduh dan sebagainya. Even adik-beradik tu pun ada bermasam muka, ada puak sana puak sini. Dan kita ni dekat orang tengah, kita jadi orang tengah, sometimes kena jadi dengan belah sini, dan kita pun kadang-kadang tersepit jugalah kan. Tapi alhamdulillah dengan bantuan daripada bahagian urus pusaka, dan bantuan daripada Pak Top Management, Tuan Bahar, Tuan KA, saya dapat lalui benda tu lah. Saya nak share sikit, bukanlah klien saya dalam My Pusaka. Ini berkenaan dengan sahabat saya. Dia ada insurans, ada takaful dengan saya. Dia meninggal di usia muda pada usia 37 tahun. Bujang lagi. Mengejut, tiba-tiba ada barah ada satu pertumbuhan dekat otaknya, dan 2 bulan punya treatment, dan lepas tu dia meninggal dunia. Beliau tak ada buat apa-apa solusi dengan My Pusaka, tapi alhamdulillah dengan ilmu yang saya ada, yang saya dapat daripada My Pusaka, saya bantu untuk selesaikan pembahagian. Saya rasa sebab keluarga ni tak faham pun sangat tentang pembahagian faraid tu bagaimana dan sebagainya. Jadi dengan ilmu yang saya ada ni, saya buatkan dia berada di Kulai, dan dia bukanlah klien, bukan ada solusi dengan kita. So saya bagi advice waktu tu macam mana nak buat, apa yang kena buat, dan perkara-perkara yang sepatutnya kita ambil dan sebagainya. Alhamdulillah benda tu jalan dengan lancar, dan alhamdulillah daripada situ saya dapat banyak kes lah, termasuklah nenek yang saya cerita tadi itu adalah nenek kepada arwah sahabat saya tadi. Dan saya sedar dekat situ betapa pentingnya ilmu pusaka ni untuk semua orang sebenarnya ada. Macam saya sendiri, ibu dan ayah saya dah tak ada sebelum saya join My Pusaka lagi. Even though mungkin dulu kita punya kawasan orang sekeliling kita ada je masalah-masalah pusaka ni, dan itu yang sebenarnya terpanggil untuk saya terus buat aktif dalam My Pusaka ni, untuk terus belajar dalam ilmu pusaka ni. Jadi untuk kita mengelakkan perkara-perkara yang kita dah nampak ni daripada berlaku lagi. So far itulah, saya tak ada perkara yang nampak yang sangat dekat ataupun masalah hal pusaka sendiri yang saya
keluarga sendiri yang saya selesaikan tu, saya so far tak ada lagi yang bermasalah besar. Nasihat saya kepada perunding-perunding, tak kira lah perunding lama ataupun perunding-perunding baru, teruskan dalam line yang anda dah masuk ni, teruskan berkecimpung dalam arena ni, kerana selain daripada tuntutan fardu kifayah tu untuk kita ada ilmu-ilmu berkenaan dengan pusaka, faraid dan sebagainya ni, untuk kita bantu ramai lagi orang sekeliling kita khususnya lah, dan keseluruhannya yang kita ada. Dan teruskan. Ini adalah satu proses pembelajaran. Hari-hari kalau kita tengok dekat dalam Telegram My Pusaka, kita pun hari-hari ada ilmu yang kita boleh dapat. Sharing daripada kita top management kita, sharing daripada company, sharing daripada sahabat-sahabat yang lain. Itu semua adalah ilmu-ilmu yang kita boleh guna pakai dalam kerjaya ini. Ilmu-ilmu yang kita boleh dapatkan untuk kegunaan kita kelak, untuk kita bagi advice lagi. So jangan ignorekan segala mesej-mesej, info-info yang diberi dekat dalam Telegram My Pusaka tu, sebab semua itu adalah ilmu. Grab all the opportunity, grab semua peluang-peluang kelas-kelas yang diberikan. Banyak yang My Pusaka, especially recently tahun 2020 lepas PKP, sebelumnya PKP, banyak sangat program-program inisiatif daripada company untuk provide perunding untuk dapat ilmu yang lebih daripada pemasaran ilmu pusaka itu sendiri. Ndak dan tak ndak je. So grab peluang-peluang tu, sebab once dah masuk sini semua tu percuma je. You nak belajar benda-benda ni semua dekat luar sangat-sangat mahal, kan? And masa yang you ambil. Dan sekarang ni aku suka ada sediakan video-video pembelajaran, ada sesi Zoom meeting dan sebagainya. Grab peluang-peluang ni untuk kita tambah ilmu kita. Yang penting bila kita dah cukup ilmu, barulah. Kalau you kata you tak tahu nak pergi kat luar, untuk belum yakin sebab belum ada ilmu yang cukup, dan inilah peluangnya untuk you tambahkan ilmu you. Bila you jumpa dekat luar nanti, jumpa orang hari-hari, you jumpa orang yang ada masalah, hari-hari kita berjumpa prospek kita, kan? So ilmu tu sangat penting untuk kita grab dan untuk kita simpan, dan untuk kita dapat satu hari mesti boleh berguna untuk kita bagi kepada orang yang kita jumpa lah, insyaAllah. Sebab macam kita punya top management, Tuan Bahar sendiri pun selalu share, dia selalu dapat klien, dapat prospeknya dekat dalam lift, dekat kedai dobi, dekat kedai makan. So, maksudnya semua orang perlu ilmu ni. Semua orang berkehendak kepada ilmu dan penyelesaian pusaka ni. Just keep going. Jangan, once sudah masuk, please teruskan. Jangan tidur lama-lama. Grab semua opportunity lah yang diberikan. Terima kasih.